aspek keagamaan. Kebenaran dalam aspek ketuhanan tak boleh dua. Kebenaran dalam aspek ibadat satu sahaja, tak boleh dua. Dengan ini dia memberitahu spirit dan juga semangat ataupun roh dalam tauhid itu adalah mensatukan. Kebenaran itu satu sahaja. Dalam aspek ketuhanan, dalam aspek lain tu tak ngapalah. Kita nak makan nasi, nak makan apa, macam-macam boleh makan pagi ni roti canai ke apa ke, itu terpulang. Tapi dalam aspek ketuhanan mesti satu sahaja. Islam menekankan tentang perkara ini dan inilah yang bertepatan dengan roh tauhid itu yang menjurus kepada menghala tujukan seluruh hidup kita untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada yang disebut kebenaran yang relatif. Ada dua tuan-tuan. Satu kebenaran yang mutlak, yang kedua kebenaran yang relatif. Kebenaran yang mutlak ini satu sahaja, dia tak boleh dua. Yang kedua kebenaran yang relatif. Kebenaran yang relatif ni bermaksud kebenaran itu banyak. Kebenaran itu banyak maksudnya kalau orang kata macam manakah cara untuk nak bagi kita kenyang. Macam-macam cara lah. Dengan nasi boleh, dengan roti boleh, dengan kurma boleh, dengan macam-macam cara. Maknanya cara nak sampai kepada kenyang itu banyak. Tak ada masalah. Dan di situ dipanggil dengan kebenaran yang relatif. Banyak kebenaran itu. Caranya banyak. Tapi kebenaran yang mutlak ini, kebenaran yang satu ni sahaja dalam aspek ketuhanan, dia tak boleh dua. Nak mencapai keredaan Allah Ta'ala, ketuhanan, mana boleh Tuhan lain. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Jadi inilah yang ditekankan dalam ilmu tauhid yang menjadi intipati kepada ilmu kita ini. Jadi sebab itu Islam menyebut dan mementingkan kebenaran berbanding dengan agama yang lain. Agama yang lain contohnya agama kita ambil agama Yahudi. Agama Yahudi dia tidak mementingkan kebenaran dalam agama dia. Kerana kebenaran dalam agama dia berteraskan kepada bangsa dia. Bangsa dia je yang betul. Bangsa lain boleh untuk ditipu, boleh untuk dibunuh, boleh untuk dilakukan apa saja terhadap bangsa lain. Mereka berperanan ataupun mereka berpegang dengan kebenaran itu yang boleh masuk syurga dan sebagainya hanyalah agama mereka, hanyalah bangsa mereka sahaja. Kerana mereka mengagamakan bangsa. Bangsa itu agama, agama itu bangsa. Jadi mereka tak benarkan, tak boleh orang lain, bangsa lain masuk dalam agama, masuk dalam bangsa mereka. Mana boleh kita nak jadi Yahudi, tak boleh. Mereka pun tak terima. Kenapa tak terima? Kerana kita Melayu. Mereka Yahudi, tak boleh nak masuk agama mereka kerana agama mereka berteraskan bangsa. Kita tuan-tuan, kita di Malaysia ini walaupun orang kata Islam ni agama orang Melayu, Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Tapi kalau orang lain nak masuk Islam, kita sangat-sangat alukan. Dan mereka masuk Islam tu dengan maksud bukan masuk Melayu, masuk Islam. Masuk Islam. Nak kekalkan nama Cina, nak ngekalkan korang punya cara hidup yang Cina tu terpulang. Tapi jangan melanggar perintah Tuhan sahaja. Ini ditekankan dalam agama kita. Jadi sebab itu Islam menekankan tentang kebenaran berbanding dengan agama yang lain yang tak peduli dengan kebenaran ini dan mereka kata semua agama ni sama je, mereka kata. Agama Hindu pun sama, semua sama. Kenapa sama mereka kata? Kerana agama ni mengajak kepada kebenaran. Kita tidak. Kita bertegas bahawa Islam agama yang betul. Agama selain daripada Islam agama yang salah. Dan kalaulah korang kata semua agama ni sama, mari masuk Islam. Kenapa masuk Islam pula? Sebab sama je. Tapi hakikat dan realitinya mereka tidak akan masuk Islam. Okey, itu prinsip yang saya rasa sebahagian tu yang telah pun saya jelaskan dalam kuliah-kuliah yang telah lalu. Mari kita tengok dia punya perincian dalam aspek ini. Dalam aspek
Yang pertama, ada beberapa cara, ada 4 cara, sekurang-kurangnya 4 cara untuk kita mengetahui manakah yang betul dan manakah yang salah. Ada 4 cara. Sama ada berasaskan kepada bukti sains, yang kedua berasaskan kepada bukti pengalaman, ataupun yang ketiga bukti logik, yang keempat perkhabaran. 4 ini merupakan cara untuk menentukan mana yang betul, mana yang salah. Kenapa ditekankan tentang perkara ini? Ditekankan tentang perkara ini supaya dalam hidup masyarakat moden yang sekarang ini, masalahnya banyak tertumpu kepada perbincangan kita ni tentang aspek kebenaran. Kerana orang-orang liberal ini memang sebahagian daripada perbincangan ilmu tauhid. Liberal, orang yang pluralism ni sebahagian besar daripada perbincangan ilmu tauhid masa kini. Saya bawa perbincangan ni tuan-tuan, puan, ialah perbincangan yang semasa pada hari ini. Kerana kita lihat orang pada hari ini, di luar sana, maknanya sekitar hidup kita ni, apa yang orang bincang ialah orang bincang tentang makan, tentang minum, barang mahal, tentang apa sekarang ni, tentang politik, nak memilih pemimpin, orang yang apa nak kereta, nak rumah, nak kahwin dan sebagainya. Ini yang dibincangkan. Perbincangan ini, mereka sama ada mereka mendahulukan agama dalam setiap urusan mereka, ataupun mereka tidak berfikir tentang kepentingan agama. Sama ada mereka meletakkan kebenaran itu pada agama, ataupun mendahulukan agama, ataupun membelakangkan agama. Bila kita bincang berkaitan dengan bukti kebenaran ini, kita tahu bahawa hierarki yang pertama dalam aspek kebenaran ini ialah perkhabaran. Apa perkhabaran ini? Ada 4 perkara, mari kita hurai satu-satu. Saya ringkas dulu sebelum kita pergi dengan detail. Yang pertama, cara nak tahu benda betul, benda salah ni ialah orang uji kaji. Orang buat kaji. Kajian ni namanya sains lah. Kajian sains ni bukanlah mesti dalam makmal. Mesti dalam makmal, mesti dalam apa kat universiti ataupun pusat sains tu, tidak mesti begitu. Maknanya bukti secara nampak. Kita kat rumah, perempuan-perempuan kat rumah, makcik-makcik, kakak-kakak yang kat rumah ni kan, masak. Bila masak, kan kita nak beli senduk ataupun nak beli sodip kan, nak masak. Kita biasanya akan beli sama ada yang plastik kan, ataupun kayu. Kerana itu yang lebih utama berbanding dengan kalau besi. Kerana kalau besi ni kan, dia akan, kalau panas dia punya ulu tu mesti lain lah. Kalau sama je, dia cepat panas. Dia cepat panas. Kenapa? Kita kaji, kita tahu, kita faham bahawa besi ni dia mengalirkan haba. Kalau plastik, dia punya ulu dia tu, dia lambatlah panas. Kerana plastik ni dia dia penebat. Dia melambatkan pergerakan panas atau perjalanan panas tu dia tak sama. Kalau sama besi, logam, dia cepat. Macam mana? Maknanya kita buat uji kaji. Uji kaji ni, kalau yang ni dipanggil dengan sains. Sebenarnya benda ni bila kita sebut sains ni dah dipanggil dengan uji kaji, secara nampak jelas dengan mata kasar kita boleh buat. Yang kedua, pengalaman. Bukti dengan pengalaman. Pengalaman ini kita makan katakan makan nasi. Ada orang sedap makan nasi, ada orang makan nasi jika hari-hari makan nasi, kena tukarlah makan roti, memang nasi ni gemuk katanya kan. Ataupun macam-macam lah pengalaman masing-masing. Pengalaman orang ni tak sama. Pengalaman ni begini. Ada orang yang sedap, ada yang tak sedap. Ada yang makan tom yam sedap, ada yang makan tom yam tak sedap. Dia tak suka dengan bau lima perut tu, tak sedap katanya. So macam-macam pengalaman ini. Yang ketiga ialah bukti logik. Bukti berfikir, logik. Bukti berfikir ni dalam agama ni sangat penting. Kerana berfikir ini dia akan menjadikan kita mengembangkan ilmu. Sebab itu logik ini kita tuan-tuan berbanding dengan haiwan.
dengan binatang-binatang. Binatang-binatang ni dia ada fikir juga. Tetapi fikir dia hanya untuk survive yang paling asas dalam hidup dia. Contohnya kalau kita tengok lembu misalnya. Dia makan rumput tu sampai daripada dulu sampai sekarang lah, itulah makan dia. Kalau ayam, ayam ni dia dia bertelur, itulah caranya. Dia tak pandai pula nak create teknologi apa, dia tak, dia hanya untuk dia sahaja, survive dia sahaja dalam bentuk yang basic. Tetapi tuan-tuan, kalau kita manusia, kita boleh kembangkan ilmu kita kembangkan, pemikiran kita kembang, hidup kita kembang. Ini bikin logik. Ini semua perlu ada fikir. Berfikir logik ini ialah kita boleh tahu mana betul, mana salah. Dan yang keempat ialah perkhabaran. Orang bagi tahu. Orang bagi tahu. 1 campur 2, 1 campur 2 jawabnya 3. Macam mana kita tahu 1 campur 2 jawab 3? Cikgu bagi tahulah ustaz. Belajar kat sekolah. Yang cikgu tu dapat daripada mana? Cikgu tu dapat daripada cikgu lah. Cikgu dapat kepada cikgu, cikgu dapat kepada cikgu, cikgu dapat kepada cikgu, dapat daripada mana sebenarnya? Sebab tu perkhabaran. Ni kita dapat perkhabaran ini. Sebab itulah 4 perkara ini, tuan, merupakan sumber ataupun cara nak mengetahui kebenaran. Dan perlu disusun. Perkhabaran ni tuan-tuan, contoh lain ialah kita tak pernah pergi ke Osaka, ke Jepun misalnya. Tapi orang sana bagi tahu Jepun ni begini. Dia punya tetapi dia sharp masanya, kalau terlewat seminit je memang kena tinggal, dia tak kira. Orang Jepun ni dia dia lebih banyak individualistik contohnya. Orang Jepun ni begini-begini, kita tak nak pergi, kita dengar je daripada orang. Maka itu sumber perkhabaran. Jadi 4 sumber ni tuan-tuan yang dirahmati Allah ialah cara nak tahu kebenaran. Masalah dia ialah kita orang mempertuhankan sains. Ni masalah dia. Mempertuhankan sains. Menganggap bahawa sains lah segala-galanya dalam hidup dia. Apa nak cari, sebab dia kata sains boleh menentukan betul salah. Betul, memang betul. Tetapi kan kita kena letakkan bahawa sains ini hebat dari mana dia menjelaskan perkara yang telah lalu. Sains dia menjelaskan perkara yang telah lalu. Tetapi kalau perkhabaran, kita orang Islam meletakkan Quran, hadis dalam menentukan benda-benda betul, benda salah. Quran dan hadis ni tuan-tuan, dia menjelaskan benda betul, confirm sekarang, yang telah lalu dan yang akan datang. Ini kepentingan kepentingan kepada Al-Quran ataupun wahyu dalam Islam. Dia menentukan benda yang telah lalu. Quran bagi tahu cerita Bani Israel lah, cerita-cerita yang lalu dah cerita. Yang sekarang apa yang kita kena buat, dia Tuhan cerita apa yang kita kena buat, begini semayang lah, apa semua Tuhan cerita. Yang akan datang, yang akan berlaku, berlakunya kiamat, berlakunya syurga, berlakunya neraka, berlakunya kebangkitan semula. Tuhan bagi tahu lah, Tuhan bagi tahu. Confirm tak confirm? Confirm. Confirm berlaku. Sains dia cerita benda yang telah lalu sahaja. Sebab dia punya metodologinya pengujian. Bila menguji, dia menguji dapat result, kan? Maka result itu valid 100% untuk benda yang telah lalu. Itu pun kadang-kadang pada benda itu, pada benda lain boleh tentu lagi. Kan? Tapi maknanya boleh kita kata dalam sains ni dia konsisten dalam benda-benda yang telah lalu. Tapi kalau dia tak konsisten, orang tak menjadikan dia sebagai teori sains dan pembuktian yang tidak kuat. Tetapi sains ni walau macam mana hebat dari mana pun, dia tidak menjelaskan perkara yang akan datang. Dia boleh jelas tapi dia tak boleh confirm pada perkara yang akan datang. Cerita tentang hari kiamat, bila dia buat kira-kira tak confirm. Esok hujan, esok berlakunya, tu orang panggil dengan andaian forecast. Ataupun ramalan cuaca pada minggu depan, pada tahun depan, banjir dan sebagainya, itu andaian dan ramalan-ramalan. Ramalan ini tak semestinya tepat. Cerita-cerita apa yang berlaku akan datang berdasarkan kepada penemuan sains, dia adalah andaian.
Mungkin berlaku dan mungkin tidak. Peratusan berlaku tu dia tidak boleh 100%. Tapi kalau wahyu, kan, Allah Ta'ala cerita kebangkitan semula, 100% ke akan berlakunya kebangkitan semula ataupun 99%? Takkanlah 99%. Kerana kita beryakin wahyu bagi tahu apa yang akan datang ni perkara yang betul. Maka oleh sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita meyakini aspek kebenaran ini itu yang paling utama dalam hidup kita masa kini. Tetapi golongan-golongan yang pluralism, golongan liberal masalahnya, dia tak suka kepada perkhabaran, dia tak suka kepada wahyu. Kenapa dia tak suka kepada wahyu? Kerana wahyu ini bagi dia benda yang menyebabkan dia tiada kebebasan. Tiada kebebasan. Dia nak ikut suka dia. Ini masalah kepada golongan-golongan liberal, golongan yang ingin membebaskan diri daripada ikatan, dan dia memerlukan, dia nak kepada sains, kerana sains ini bagi dia sifatnya untuk semua orang. Memanglah sains ni memang untuk semua orang. Tapi kita, kerana kita orang Islam, maka kita berpegang dengan prinsip perkhabaran yang betul ini. Yang betul inilah yang kita kena bagi tahu kepada orang lain. Adapun yang ketiga ialah bukti logik. Bukti logik ni diterima dalam agama. Diterima dalam agama. Untuk nak tahu benda benar, kita mesti berpandukan kepada logik. Menggunakan logik, bukan berpandu. Menggunakan logik untuk nak tahu, fikir tentang Tuhan, tentang malaikat, kitab, rasul ni, kita kena menggunakan logik akal kita juga. Menggunakan logik untuk fikir tentang Tuhan. Bukanlah sepenuhnya logik, tak. Tetapi dia juga berpandukan kepada perkhabaran. Logik saja tak cukup. Sebab itu kalau Rasul tak datang, Allah Ta'ala tak utuskan Rasul, maka manusia tercari-cari. Dia manusia mungkin tahu tentang Tuhan. Ada rasa keperluan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu Allah, tak boleh dengan akal saja, mesti dengan wahyu yang beritahu. Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala Tuhan kepada kamu. Jadi logik ini penting dalam hidup, dan dia kalau dari sudut maqam dia, dari sudut turutan dia berada pada tingkat yang ketiga selepas sains. Yang pertama perkhabaran, yang kedua bukti sains, yang ketiga logik, dan yang keempat pengalaman. Pengalaman ni apa? Pengalaman ini benda-benda yang bersifat personal. Pengalaman si A begini, si B begini, si C begini, dia boleh berbeza. Walaupun mungkin ramai orang berkongsi pengalaman yang sama. Contohnya pergi travel ke Osaka, ke Jepun, pergi ke Mekah misalnya. Seronok tak seronok? Semua seronok, dia katakan. Semua seronok. Tapi mungkin daripada ramai-ramai itu ada yang rasa, saya tak seronoklah kat sini, saya seronoklah kat sini, saya ada masalah kat sini, masalahnya. So pengalaman manusia tidak sama. Maka walau macam mana pun tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, Islam menekankan tentang kebenaran ini, dan kebenaran ini datang daripada Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Macam mana disebut kebenaran datang daripada Tuhan? Kebenaran ini tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, benda yang tak ada siapa yang boleh monopoli kebenaran. Kalau dia tahu tentang benar, dia kata korang tak boleh tahu, aku saja tahu. Tak boleh. Secara umumnya begitu. Tapi ada benda lah yang kita kadang-kadang tak bagi tahu pada orang sebab benda yang bahaya, kan? Benda yang bahaya, benda yang mungkin memudaratkan orang lain, kita tak bagi tahu. Contohnya ilmu hitam masalahnya, kan? Masalahnya ilmu hitam. Ataupun password kita tak bagi, walaupun betul kita tak bagi tahu orang, adalah sebab-sebabnya. Tapi secara umumnya kebenaran ini tak ada yang boleh monopoli kebenaran. Tu Ustaz, yang ada copyright itu dari sudut usaha dia. Ilmu itu tak boleh dia nak dia tak nak bagi kat orang lain. Dia tulis buku ataupun dia buat apa-apa, ada copyright. Copyright itu memanglah orang tak boleh tiru dia, tapi pengetahuan di situ boleh
ambil faedah, ambil manfaat. So kebenaran ini datang daripada Tuhan. Contoh macam mana yang disebut kebenaran datang daripada Tuhan. Saya telah bagi contoh tadi, bagaimana 2 campur 2 jawabnya 4, 4 campur 4, 8, 16 campur 16, 32 dan seterusnya lah nombor-nombor yang kita ada. Macam mana kita tahu nombor? Sebelum ni kita tahu ke tak tahu? Waktu kita kecil-kecil kita tak tahu nombor-nombor ni, kira pun tak tahu. Kira pun tak tahu. Bila kita dah masuk besar, mak kita ajar. Bila kita dah besar masuk sekolah, sekolah ajar. Mak tadi siapa yang ajar dia? Mak tadi siapa yang ajar dia? Mak dia. Mak dia siapa yang ajar? Mungkin ayah dia. Ayah dapat mana? Mungkin dapat daripada sekolah, dapat daripada cikgu. Cikgu dapat daripada mana? Daripada mana? Daripada mana? Daripada mana? Dan daripada mana? Akhirnya kita meyakini kebenaran ini datang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut al-haq min rabbik, kebenaran datang daripada Tuhan. Dan kata lain tak adalah boleh untuk kita monopoli untuk tahu aku sahaja, geng aku sahaja. Dalam semayang, 4 semayang, aku saja yang perlu tahu. Tak boleh. Kerana kebenaran yang menyangkut kepentingan manusia semua mesti diketahui oleh semua orang. Oleh semua orang. Melainkan benda-benda yang melibatkan keselamatan, contohnya password, kita punya password, ataupun kita punya PIN number. Takkan kita nak bagi tahu orang kan? Adalah sebab-sebab yang tertentu. Tapi secara umumnya begitulah. Kebenaran datang daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, kamu janganlah terdiri tergolong di kalangan orang yang ragu. Oleh kerana kebenaran datang daripada Tuhan ni tuan-tuan. Kita orang Islam, apabila kita pergi kedai, bila pergi kedai kita beli barang dengan harga, katakan harga tu RM1 saja. Air mineral contohnya. Air mineral ni RM1 saja harga dia. Kita pergi kedai, kita bayar RM5. Bila bayar RM5, dia sepatutnya bagi duit baki dekat kita RM4. Tetapi dia bagi baki dekat kita RM3 sahaja. RM1 lagi short. Dia tak bagi RM1 lagi. So ada bagi RM1. Kita orang Islam, bila tengok benda itu, benda salah, kita perlu ada rasa nak tegur. Tak betul lah. Tak betul cara begini. Kenapa kita tegur? Kerana benda tu benda yang tak betul. Walaupun sekitar RM1 lah, RM1 je. Tapi kerana dia berkait dengan kebenaran, maka seharusnya dan sewajarnya untuk kita tegur kerana kita tak mahu dia berada pada posisi yang salah. Apatah lagi kita ada kepentingan kita kat situ sebab duit kita tak dapat. Tetapi kalaulah kita tahu dia bagi baki dekat orang lain tu salah. Budak kecil tu bagi, ni yang beli tu budak kecil, budak ketika 5 tahun, budak tu tak pandai lagi. Dia pun beli air mineral yang kita sebutkan tadi. Orang tu bagi RM3. Jadi kita yang menengok perkara berkenaan, walaupun tak ada kaitan dengan kita, itu dia rugi duit dia. Tapi kita orang Islam perlu mempunyai sikap ni yang ada amar makruf dan nahi mungkar ni. Benda betul dan benda salah. Jadi ada benda betul, benda-benda yang salah ini yang perlu untuk kita betulkan. Kenapa kita betul? Kerana al-haqqu min rabbik, kebenaran datang daripada Tuhan, dan Islam menekankan tentang aspek kebenaran ini. Kalau ada benda salah, iyalah dia kan orang fikir tu menyusahkan kita buat apa, lantaklah dia tak. Islam tak bersifat sedemikian. Islam menekankan tentang aspek kebenaran ini. Dia salah dan Islam perlu mengambil sikap menegur, bagi tahu. Dalam Islam istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Istilahnya dakwah. Istilahnya nak bagi kuat kerja ni dipanggil dengan sungguh-sungguh, ada semangat, dipanggil dengan jihad. Jihad sampai tahap kalau perlu kepada peranglah, matilah. Dia punya ceritanya. Jadi nak ceritakan bahawa Islam dalam aspek ni dia tak boleh mengambil sambil lewa ataupun biarkan saja kemungkaran yang berlaku, kerana Islam menekankan kebenaran ini. Orang yang tidak berpegang dengan kebenaran, berada dalam kesesatan, akhirnya mati masuk neraka. Bila mati masuk neraka, kita merasa suatu kerugian yang sangat besar dalam hidup manusia, kerana apabila dia mati dalam keadaan yang tidak Islam, dan akhirnya dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
So Islam sangat mengambil perhatian cakna tentang aspek kebenaran ini. Maka oleh sebab itulah dalam hierarki yang kita bincangkan ini ada bukti, ada bukti yang kita sebut bukti sains. Bukti sains ini penting. Dalam bidang sains ni contohlah pendapat macam kan. Jadi benda yang berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan contohnya kan. Ini perkara-perkara sains. Orang yang terlibat dengan dunia sains kan, dia tak boleh beat Quran. Kenapa tak boleh nak lawan Quran? Kerana sains ni walau macam mana pun dia perkara yang telah lalu. Quran perkara yang cerita pada perkara yang akan datang, yang dia tak tahu pada masa akan datang. Nak buat kajian silakan, tapi kan pada masa akan datang ni kita tak tahu lagi. Yang nak bagi tahu Quran lah yang bagi tahu kan. Kita sebagai orang tua yang berpengalaman, anak kita ataupun anak murid kita ataupun cucu kita buat begini, buat begini, buat begitu kan. Dia main pisau lah contohnya kan. Dia main pisau. Benda yang bahaya main pisau, benda pisau tajam, sangat bahaya. Bila sangat bahaya, kita sebagai orang tua, kita mengambil pendirian. Bahaya ni korang main pisau ni, nanti kena tangan luka. Kan? Maka kita ambil. Budak ni menangis. Budak ni menangis, marah kat kita. Mak, atuk ataupun cikgu dia marah kan. Sebab dia nak main benda-benda yang berbahaya. Kan? Kita sebagai orang tua, kita tahu, kita faham. Sebab benda ni sangat bahaya. Kalau main pisau tajam nanti luka siapa susah. Nanti potong tangan apa, ni berbahaya. Budak tu memberontak, marah kat kita. Kita tak layan. Kita carilah cara-cara pujuk-pujuk yang lain supaya dapat dia tak main benda-benda yang bahaya. Sama ada kita nak bagi aiskrim ke, nak apa ke, tu pulang. Tapi kan, sama juga kita tuan-tuan. Bila kita dalam agama kita, kita menyebarkan tentang agama, kebenaran agama kita kepada orang lain. Mungkin orang lain kurang selesa dengan kita. Mungkin orang lain marah pada kita. Bukan sekadar kurang selesa, marah dekat kita. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Sebab itulah juga yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah ni pada masa dahulu kan, apa sifat yang tak dilakukan oleh Rasulullah. Apa perkara yang apakah di sana Rasulullah buat perkara yang buruk, yang tak baik kan, terhadap orang kafir Quraisy. Tapi semua tu dibalas dengan cara yang buruk selepas Rasulullah menyebut agama. Kan? Bila Rasulullah ajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mula mereka marah, melenting dan sebagainya. Apa benda yang orang Arab Quraisy tak buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya semata-mata kerana menyebut tentang kebenaran. Kan? Sebab itu tauhid menekankan tentang aspek kebenaran ni supaya kita jelas bahawa kita bukan sekadar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bagi kita yang sudah ada semangat Islam, faham tentang agama kita, maka kita mewawarkan, menyebarkan, bagi tahu kepada adik-beradik, kawan-kawan apa semua dengan cara yang berhikmah. Kena berhikmah lah, bukan dengan cara main sembrono saja, tak, kena berhikmah. Supaya dengan berhikmah itu dia akan menyebabkan hubungan yang tegang itu akan dapat dikendurkan. Maklumlah kita nak bagi tahu pandangan kita dengan orang yang mungkin jauh sifatnya, karakternya daripada kita. Jadi bila jauh sifatnya dan karakter pada kita, maka macam mana kan? Mestilah dia akan marah. Dia tak semayang, dia tak nak semayang. Jadi kita kan, janganlah mula-mula orang tak semayang tu kita tegur dia, kau ni tak semayang, masuk neraka, kau tak semayang. Janganlah macam gitu. Kan? Adalah tata cara kaedah yang kita belajar dalam ilmu dakwah. Kan? Ilmu dakwah macam mana kita nak ajak dia, bercakap dengan dia kan. Jadi semua tu adalah kebijaksanaannya. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, ini apa nama ni, pertimbangan yang kita sebut sebagai daripada apa tadi, daripada perkhabaran, daripada dalam Quran ni, dalam Islam ni, Quran dan hadis, yang tu tingkatan yang paling tinggi sekali. Kenapa pendekatan ni paling tinggi? Kerana pendekatan ini akan dia tak ada keraguan padanya. Zalikal kitabul la raiba fihi, tak ada keraguan padanya pada perkara-perkara yang asas yang diberitahu dalam Quran. Cerita tentang hari kiamat akan datang, kebangkitan semula,
keraguan padanya, melainkan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran tu mungkin ada. Tapi pada perkara-perkara yang besar, semayang, mati, malaikat, semua ni perkara yang tiada keraguan padanya yang kita wajib percaya. Yang kedua, tempat yang kedua ialah pada sumber kebenaran yang kedua adalah sains. Kenapa sains? Kerana level of confidence pada sains ini dia lebih kuat. Dia kuat. Dia kuat. Kenapa dia kuat? Kerana diuji kaji kepada siapa? Kepada ramai orang dan kepada banyak tempat. Kan? Contohnya kan. Contohnya tentang apa nama orang panggil teori graviti, kan. Kita lepas jatuh. Dan kita buat kepada semua benda, apa-apa benda pun semua kalau lepas ni kan, kalau kita pegang benda, terlepas dia akan jatuh. Mana-mana benda pun. Maka akhirnya kita dapat satu kesimpulan bahawa ada tarikan di atas muka bumi ini yang menyebabkan semua benda-benda yang ada di atas muka bumi ini mesti terletak di atas benda, dia tak terapung-rapung. Melainkan kalau benda itu sangat ringan seperti mana mungkin habuk ataupun mungkin kapas, kekabut, yang tu mungkin ringan. Tapi yang lain-lain ni dia akan jatuh. Sebab kita buat banyak uji kaji dan akan mendapatkan kesimpulan. Tapi kalau macam mana pun kesimpulan itu ialah pada perkara yang lalu. Maka oleh kerana itu, kalau nak dilihat kekuatan wahyu, perkhabaran tu lebih tinggi daripada sains. Kenapa? Kerana sains ini ada limitnya, ada hadnya, dia hanya bercerita pada perkara yang telah lalu saja. Pada perkara yang akan datang, wahyu, sains dia tidak dapat menjelaskan dengan detail ataupun confidence kita ataupun yakin dengan apa yang diramal oleh sains pada masa akan datang. Yang ketiga, logik. Logik ni berada pada tempat yang ketiga. Kenapa logik berada pada tempat yang ketiga? Kerana level of agreement, maksudnya tahap persetujuan di antara orang yang berfikir logik ni mungkin tak sama. Level of agreement dia, persetujuannya tak sama. Apa contoh yang disebut tak sama? Contoh yang disebut tak sama. Contohnya tentang apa lagi? Tentang sekarang lah, tentang politik lah sekarang. Saya ambil contoh yang paling mudah. Ada orang parti A, parti B, parti C dan parti D. Kenapa? Sebab mereka fikir logik. Kalau parti ni begini, yang orang ni, kalau parti ni begini, parti ni begini. Ada yang tengok macam-macam cara penglihatan yang tengok. Walaupun masing-masing inginkan keselamatan, inginkan kesejahteraan, inginkan bersih, inginkan stabil, inginkan semua yang kita nak. Tapi bila dipikirkan oleh manusia tengok begini, ada manusia tengok begini, masing-masing cara berfikir. Tapi ada persamaannya, mungkin ada persamaan, sebab persamaan itu mungkin semua nak kepada kesejahteraan, kesihatan, harmoni dan sebagainya. Tapi itu adalah persamaan. Tapi bila fikir tentang logik, maka manusia akan berbeza-beza pandangan tentang logik. Sebab itu dia berada pada tahap yang ketiga selepas daripada sains. Sains level of agreement, confidence tu lebih tinggi. Tapi tidaklah setinggi dengan wahyu. Kerana wahyu ni dia punya tinggi dia pada masa akan datang pun dia cerita. Wahyu sains dia tak dia bercerita confidence pada perkara yang akan datang. Kalau logik, ia mungkin boleh berfikir, tetapi logik ini dia berada pada tahap yang ketiga kerana mungkin perbezaan cara berfikir di antara orang kepada orang yang lain. Okey, seterusnya kepada pengalaman, bukti pengalaman. Pengalaman ini kan pun tak samalah, lagilah tak sama. Pengalaman manusia ni begini, makan aiskrim sedap, ada orang tak nak makan aiskrim tak sedap, gemar dia kata makan aiskrim. Saya suka, orang ni tak suka, so macam-macam. Kerana pengalaman ini melalui panca indera ni dia tidaklah sama dan level of agreement dia sangatlah lemah berbanding dengan yang lain-lain. Tetapi walau macam mana pun kan dia salah satu daripada sumber ilmu dan sumber pengetahuan. Kalau
Semua ni tuan-tuan, bukan sekadar agama saja. Kalau orang masuk kelas macam ni, sumber pengetahuan tuan-tuan apa? Sumber pengetahuan tuan-tuan ialah kita nak tahu benda betul, apa yang saya sebut, wahyu kata apa, kan? Pengalaman saya kata macam mana, kan? Apa yang saya fikir, kan? Ini sumber pengalaman saya, sumber ilmu yang kita ada. Buat kajian ke tak, kan? Jadi semua berkait dengan kehidupan kita ni bersumberkan kepada 4 perkara yang disebut sebagai hierarki ilmu. Masalah dia kan pada masa kini ialah orang mendahulukan logiknya berbanding dengan agama. Ini sangat masalah. Dia dipikir logik lebih daripada agama. Aku rasa tak boleh ni masalahnya kan. Aku rasa rasa macam mana? Quran dah kata begitu. Kan kita orang Islam tuan-tuan, kita orang Islam tulis perkara ni kan, kita orang Islam, kita ingin membuktikan kebenaran yang terdapat dalam agama kita, bukan menanti melihat bukti dulu baru nak percaya. Tuan tulis perkara ni kan. Kita orang Islam perlu untuk apa? Untuk melihat untuk membuktikan kebenaran dalam agama kita. Contohnya tentang semayang. Apa yang tersebut dalam Quran? Inna solata tanha al-fahsya wal-munkar. Semayang dapat mencegah daripada kemungkaran. Macam mana nak cegah kemungkaran, Ustaz? Saya pergi masjid, selipar saya hilang, Ustaz. Masjid, selipar hilang. Orang masjid ni curi selipar, tempat selipar hilang, kasut hilang, telefon hilang, mula masjid dah ke? Katanya kan. Tapi kita bila Allah Ta'ala sebut inna solata tanha al-fahsya wal-munkar, semayang dapat mencegah kemungkaran, berarti kita perlu membuktikan kebenaran apa yang disebutkan oleh Quran. Inilah sikap kita orang Islam. Bukan menanti bukti baru nak percaya. Aku nak tengok bukti macam mana orang buat, macam mana. No. Itu sifat orang yang lemah iman. Kita perlu membuktikan kebenaran dalam agama kita. Sebab itu kita ada 4 hierarki ini: wahyu, sains, logik dan pengalaman. Yang paling tinggi wahyu, kemudian logik, dan masalahnya ialah orang tidak menerima kebenaran. Yang ini saya akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Halangan-halangan kenapa manusia menolak kebenaran, dan walaupun orang tu tahu tentang benar, dan dia kenapa dia tak terima. Ini saya akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Kuliah yang ini saya huraikan tentang tauhid, menekankan tentang benar. Kalau tauhid, sebab tu dia menjadi prinsip jelas kuat dalam agama kita. Tapi kalau dalam agama kita tak benar-benar kuat berpegang dengan prinsip, maka lemahlah prinsip kebenaran dalam agama kita. Maka bila orang melakukan menghina agama, buat perkara-perkara yang tak ketahuan agama, kita tak ada rasa untuk kita nak betulkan. Maka inilah orang yang kuat berpegang dengan agamanya, orang yang tinggi komitmennya kepada agama, berarti kokohlah tauhid dia, keyakinannya kepada Allah, dan di situlah orang yang kuat pegangan agamanya, kuatlah usaha dakwahnya, kuatlah komitmennya kepada agama, kerana dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya akan jelaskan sekali lagi nanti dalam siri-siri yang akan datang, ada dalam siri ini, dan insyaAllah pada kuliah yang akan datang saya akan cerita beberapa sebab, ada 7 sebab kenapa manusia menolak kebenaran, insyaAllah. Okey, itu sahaja pada pagi ni. Kalau ada apa-apa, nak tanya siapa nama ni? Makna mubin ini menjelaskan makna mubin. Okay, kita buka sesi soal jawab. Silakan jemaah untuk bertanya. Okey, la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Al-malik, yang berkuasa. Al-haq, yang benar. Al-mubin, yang jelas. Yang jelas. La ilaha illallah al-malikul, la ilaha illallah al-malikul, al-malikil, bukan malikil, al-malikul haqqul mubin.
Bukan malikil puan. Malikul. Malikul haqqul mubin. Ada soalan lain daripada jemaah? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya Ustaz ni, kalau macam ada kan kaum yang tidak mengakui Nabi Muhammad tu Rasul kekasih Allah dan dia tidak pernah berselawat. Tapi mereka beriman, baca Quran, semayang, tak tinggal apa semua, rajin lah kan. Dia macam mana tu Ustaz? Okey. Kita dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, kita wajib berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ini dalam semayang. Siapa yang tak berselawat dalam semayang, tak sah semayang. Kan? Ketika mana? Ketika mana kita membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir, kita membaca selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Ini wajib. Yang lain daripada itu, luar daripada semayang, sunat dan digalakkan. Sunat ni memang digalakkan lah, kan? Digalakkan. Jadi kita menggalakkan semua orang berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang lain, zikirnya, apa semua ni dilakukan dengan seimbang. Seimbang. Kita orang Islam ni, tuan-tuan, perempuan yang sama yang bertanya kan, kita perlu ada keseimbangan dalam hidup. Seimbang dalam hidup ni kan, maksudnya kita ada tanggungjawab, kita juga zikir, kita juga ada tiga perkara. Ada tiga perkara. Kita ada amal ibadat khusus, kita ada amal ibadat umum, dan juga kita ada amalan-amalan yang harus macam makan, minum dan sebagainya. Kita nak jadikan semua kehidupan kita ibadat. Okay. Maknanya kita tidur dengan niat yang betul dapat pahala. Kan? Kita makan dengan niat untuk nak menguatkan badan, nak ibadat, nak bagi sihat dan sebagainya, niat yang betul dapat pahala. Dengan kata lain, kan, ada orang yang dia kata kita mesti tumpu selawat. Betul, tumpu selawat, tak nafikan. Tapi kehidupan kita, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, ada masa kita selawat. Buat selawat. Kan? Ada masa kita zikir yang lain. Ada masa maknanya perlu seimbang dalam hidup kita tentang amalan-amalan ini. Namun kita wajib selawat ke atas Nabi. Bila wajib selawat ke atas Nabi? Waktu dalam semayang. Siapa yang tak semayang, maka siapa yang tak baca selawat dalam semayang, tak sahlah semayangnya. So ni perkara sunat dan perkara wajib, dan perkara wajib selawat ni perkara wajib dalam semayang, maka siapa tak buat maka tak sahlah semayangnya. Jadi Nabi sebagai orang yang kita cinta, yang kita sayang, kita selawat ke atas dia, dan bagaimana yang semampu boleh yang kita buat. Tapi dalam masa yang sama kita ada keseimbangan dalam hidup kita. Semayang pun kita ada, selawat pun kita ada, zikir pun kita ada, buat ketua rumah, buat apa semua ni. Semua ni adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Okay, Kak Ji. Subhanallah Al-Quddus. Subhanallah, beza Subhanallah. Subhanallah ni maksudnya segala puji bagi Allah. Subhanallah. Al-Quddus yang suci. Yang suci. Yang bagus lah. Yang bagus. Subhanallah, maha suci Allah. Al-Quddus salah satu daripada nama Allah dalam Al-Asma'ul Husna. Al-Quddus, As-Salam, nama Allah dalam Asma'ul Husna. Allah kan ada 99 nama kan. Nanti dalam salah satu siri kita akan bincang tentang nama-nama Allah Ta'ala. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya apa hukum solat kita Ustaz ni? Sebab kita duduk tahiyat awal, tetapi ketika itu kita terlajak membaca tahiyat akhir.
dan tidak melakukan salam. Dan bila teringat, oh ni tahiyat awal, kita teruskan lagi rakaat yang ketiga. Adakah solat itu sah ataupun tidak? Ataupun kena ulang semula, Ustaz? Okey, selawat tu semayang tu sah. Duduk tahiyat awal, kita pun ralin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Ini baru rakaat kedua, Ya, kan? betul. Rakaat kedua. Jadi kita pun teruskan bangun. Semayang tu tak batal. Okey, Semayang tu alhamdulillah. tidak batal. Okey. Semayang akan batal sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang contohnya kita pergi berlari, tu batal. Ataupun kalau kita tertambah rukun, baca Fatihah 2 kali, tak batal. Ataupun terokok 2 kali, 2 kali. Ataupun sujud 2 kali sujud, 3 kali, orang sujud 2 kali, dia sujud sampai 3 kali. 3 kali. Jadi yang dikira 2 itu sahaja. Yang lebih ini macam dah lebih 3 dia kata. Ditampung dengan sujud disampung dengan sujud sahwi. Okey. Jadi kalau yang terlebih tadi tu tak perlulah nak sujud sahwi. Terlebih sikit kan sujud sahwi. Okey. Okey, terima kasih Ustaz penjelasan. Okey, baik. Sama. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sembahyang 2 kali, contohnya untuk sembahyang fajar katakanlah ya. Jadi kita rasa macam ada yang rasa ada was-was sikit. Dan kita sembahyang 2 kali fajar. Pun okey ke macam tu? Sembahyang subuh lah. Okey. Ataupun apa-apa sembahyang. Sembahyang sunnah sebelum subuh tu sembahyang. Jadi kita sebelum subuh kita rasa macam sembahyang tu tak sedap saja. Kita sembahyang sekali lagi sebelum subuh. Okey. Gini. Sembahyang ni kita lakukan kalau kita buat dalam keadaan tadi kita buat sembahyang secara sembahyang seorang-seorang. Saya sembahyang subuh seorang-seorang. Kemudian ada pula orang datang sembahyang jemaah ramai-ramai. Tadi aku sembahyang seorang-seorang. Ni nampak dah ramai ni. Tadi sembahyang kita sembahyang seorang, bila nampak orang sembahyang berjamaah sembahyang subuh, maka kita boleh untuk nak mengulang sembahyang tadi, kerana sembahyang tadi yang kita lakukan pertama tadi secara seorang-seorang, pahalanya sedikit. Kalau ada jamaah ramai, maka kita ikut jamaah yang ramai, maka dia akan sembahyang yang kedua itu lebih besar pahalanya kerana dia sembahyang secara berjamaah. Okey. Dalam perbuatan yang kita kata puan tadi, sembahyang fajar sunat sebelum subuh ni, kita buat. Sembahyang sunat sebelum subuh ni, dia hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Bila sembahyang 2 rakaat sahaja, maka kita rasa macam kurang lah apa semua, kita tak apa. Esok kita perbarui ataupun esok kita sembahyang lain. Kan sembahyang lain, esok buatlah yang lebih baik. Hari ini kita buat pemadalah yang sekadar itu dan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita top up dengan zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima amal kebajikan kita. Kenapa saya sebut tak perlu mengulang semula? Kerana saya tak nak perempuan. Saya tak nak kita ni terikut-ikut dengan mungkin ada bisikan-bisikan syaitan. Dia kata sembahyang kau ni tak sah lah, dia kata. Buatlah lain, dia buat lain. Esok dia buat pula, kau tak baguslah sembahyang ni, kau buat lain lah, dia buat lain. Saya tak mahu kita ada ikut dengan cara-cara yang seperti itu. Kerana apa? Kerana kita bila kita buat amalan ini, kita firm dengan amalan kita. Betul amalan kita. Datang bisikan syaitan, dia akan ganggu. Beginilah, begitulah, beginilah. Lantak engkau. Kan? Esok aku buat lain.
esok aku buat yang lebih baik daripada ni. Hari ni kau nak ganggu aku, lantak kau. Saya tak mahu kita ada unsur-unsur tadi yang mungkin mengganggu kita. Begitu juga kita ambil semayang. Ambil semayang, elok-elok ambil semayang. Kau ni dah kentut ni, kau ni tak basuh muka, kita pun terikut. Saya tak mahu benda-benda berlaku begitu. Kita dah semayang, sudah, habis. Kalau berlakunya kekurangan, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi, sekiranya dalam konteks yang saya sebutkan tadi, kita semayang seorang-seorang, ada pula orang semayang berjamaah ramai-ramai. Kita dah semayang dah, kita nak semayang lagi, boleh. Itu dipanggil dengan i'adah, kita boleh memperayu semayang. Tapi kalaulah, itu yang pertama, kita boleh. Tapi kalaulah kita boleh juga buat contohnya semayang sunat qabliyah zuhur. Ada semayang sunat qabliyah zuhur ni boleh sampai 4 rakaat. Semayang dua lagi boleh. Jadi dah semayang 2 dan nak tambah lagi 2 boleh. Di subuh dia hanya semayang sunat subuh ni, sunat sebelum subuh tu 2 rakaat saja. Orang tak buat banyak-banyak, 2 rakaat je kan. Tapi ada semayang sunat qabliyah dan ba'diyah yang lain dia boleh jadi 4, maksimum 4 lah. Ada semayang tu boleh untuk kita tambah, bukan mengulang, tu tambah. So saya tak mahu kita terikut dengan bisikan-bisikan syaitan ni nanti jadi haru nanti. So tambahlah ni lah plus sebab aku begini. No, kita stop setakat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita, esok kita tambah lebih baik. Pada hari itu kita top up dengan zikir, doa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan. Terima kasih Ustaz, sangat jelas. Terima kasih. Itu kerana was-was lah ya Ustaz ya? Ya. Okey. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, ada masa 2 minit lagi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit Ustaz. Ni kita semayang jemaah. Lepas kita semayang jemaah tu, masa kita semayang jemaah tu, kita punya sejadah tu kita betul-betulkan. Masa kita solat tu kan, masa kita sujud, kita betulkan sejadah tu lah. Ya. Sejadah tu, macam senyap-senyap macam tu kita bela semasa kita mengerjakan solat tu lah. Adakah dia membatalkan solat kita ataupun macam mana Ustaz? Kalau perbuatan sedikit, perbuatan tu sedikit, tu tak adalah apa. Sebab bila kita sujud tu sekarang, jadi mengganggu kita punya tempat sujud tu kan, mengganggu kita, tu kita betulkanlah sikit kan. Tapi kalau perbuatan tu banyak, maka tak boleh lah perbuatan tu banyak kan. Kalau perbuatan tu sikit dibenarkan. Kalau orang yang menegur tu Ustaz, yang masa dia solat dia nampak perbuatan kita tu, dia selepas habis solat tu dia tegur. Adakah dia tu batal semayang ni kan ataupun tidak? Dia menengok banyak kali, dia menengok lah macam tu. Dia tak batal. Dia tak batal. Sebab dia nengok kaki orang, tak batal dia semayang dia. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, insyaAllah kita dah pukul 9. Pukul 9 insyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan boleh siapkan soalan-soalan apa pada minggu akan datang. Sama ada soalan fiqh dan sebagainya. InsyaAllah kita cubalah untuk nak menjawab insyaAllah. Okey, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas perkongsian dan pencerahan tadi. Ilmu itu tadi memang cukup lengkap dan padat, dan tentang rukun iman itu mengenai Islam agar kita dapat memahami dan dapat melaksanakan segala peraturannya dalam kehidupan kita seharian dengan menghambakan diri semata-mata kepada Allah SWT. Dan saya mewakili Pak Pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya dan kesilapan teknikal daripada pihak sahabat Al-Quran ini, dan yang sepenuhnya itu hanyalah milik Allah SWT. Dan bagi pihak pengurusan kita mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masanya ke akhir majlis ini, dan teruskan bersama-sama saya untuk membaca surah Al-Rahman sebentar saja lagi. Dan kepada penaja kami, pihak kami mengucapkan terima kasih, dan semoga tajuk ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan bagi menangkan slot perkongsian ilmu ini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Okey, kita teruskan dengan baca. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ainul. Sabar. Okey. Kita luangkan masa untuk membaca surah Ar-Rahman. Dan saya percaya para jemaah sekalian sudah bersedia dengan kitab Al-Quran masing-masing.